Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man walah wa ba'd. Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada hari ini kita akan berkongsi satu hadis daripada hadis-hadis yang dimuatkan oleh Imam Abu Daud As-Sijistani dalam kitab Al-Adab daripada himpunan Sunan, hadis-hadis di dalam Sunan yang ditulis oleh beliau. Okay, dalam bab hari ini, bab fi karahiyatil mira'. Okay, al-mira' ni apa dia? Al-mira' ni adalah ada dua makna al-mira'. Okay, al-mira' ni kadang-kadang digunakan untuk pembohongan. Okay, pembohongan pun disebut sebagai al-mira'. Okay, walau bagaimanapun dekat sini karahiyatul mira', maksudnya karahiyah makruh ataupun ketidaksukaan terhadap mira'. Tapi pembohongan kita tak boleh nak kata ketidaksukaan, sebab bohong ni benda yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Yang Nabi SAW menafikan iman daripada orang yang suka berbohong. Okay, so mira' dekat sini dia akan datang dengan makna yang kedua, iaitu al-jidal. Okay, al-jidal ataupun berbalah, berdebat, bergaduh. Macam itulah lebih kurang. Okay, hadisnya kata Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, haddathana Uthman ibn Abi Shaybah qala haddathana Abu Usamah qala haddathana Buraid ibn Abdullah an jaddihi Abi Burdata an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an Abdullah bin Qais al-Ash'ari qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha ahadan min ashabihi fi ba'd amrihi qala bashiru wa la tunaffiru wa yassiru wa la tu'assiru. Okay. Kata Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha ahadan min ashabihi fi ba'd amrih. Okay, maksudnya kita cerita tadi, antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah baginda akan hantar sahabat-sahabat baginda untuk mengajarkan agama, untuk sampaikan agama Islam ni. Okay, dan ini Nabi SAW buat secara ibtidaan, bukan kerana permintaan orang. Okay, walaupun ada benda yang ada orang-orang yang Nabi hantar kerana istijabatan, kerana ada orang minta Nabi SAW untuk hantar orang mengajar, maka Nabi hantar. Tetapi kebiasaannya Nabi SAW sendiri akan hantar. Nabi sama ada hantar surat ataupun Nabi hantar orang untuk sampaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nak menunjukkan kepada kita bahawa kalau kita duduk saja, agama ni dia takkan tersebar, ilmu ni takkan tersebar. So kita kena cari jalan untuk sebarkan, walaupun untuk ahli keluarga kita. Sebab alhamdulillah, kalau kita ada masalah tauliah sekalipun, tauliah ni tidak diperlukan untuk mengajar ahli keluarga. Untuk ahli keluarga tidak ada masalah. So ambil peluang untuk ajar ahli keluarga kita, sampaikan ilmu. Ada pertemuan, buat family reunion ke, pada hujung-hujung family gathering ke, hujung-hujung minggu, maka ambil peluang untuk ceritakan kepada orang ilmu-ilmu yang kita belajar, kongsikan. Idza ba'atha ahadan min ashabihi, mana-mana apabila Nabi hantar sesiapa sahaja daripada sahabat baginda fi ba'di amrih, untuk urusan-urusan tertentu, maka Nabi SAW akan bagi 4 pesanan ini. Yang pertama, basyiru, sentiasa bawa berita gembira. Basyiru daripada al-bisyarah. Al-bisyarah kegembiraan. Okay, sebab apa nama dia bisyarah? Sebab orang yang gembira boleh nampak daripada kulit muka dia. Dia berubah kulit muka dia, so nampak kegembiraan daripada dia. So ada benda-benda macam contoh dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala cerita tentang syurga dan neraka. So bila kita nak cerita kat orang, kita nak cerita pada anak kita tentang solat lah. Okay, kita nak cerita apa pada anak kita? Solat lah, hantar solat masuk neraka. Ataupun kita nak cerita macam mana? Kita cerita solat lah, kalau solat dapat masuk syurga, dalam syurga ada bidadari, dalam syurga ada apa yang kita nak semua kita ada. So nampak dia punya perbezaan dia. Nabi SAW ajar pada kita basyiru, sentiasa bawa benda-benda yang menggembirakan. Dan yang kedua, wala tunaffiru, dan jangan bawa benda-benda yang boleh menjauhkan orang daripada kita, sama ada daripada perbuatan kita ataupun pertuturan kita. Nabi SAW sebut tentang orang yang berbicara. Nabi SAW kata, laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahishal badi.
Nabi sallallahu alaihi wasallam kata bukanlah seorang yang sempurna iman itu orang yang ta'an, kerja dia duk cerita pasal orang orang punya keaiban, orang punya kekurangan, ini tak betul, itu tak betul, walal la'an, ataupun dia cerita benda-benda yang seperti melaknat orang. Dia laknat orang tu, dia laknat orang ni, orang ni masuk neraka, orang ni dosa besar, semua walal la'an walal fahish al badhi, dan dia tidak melakukan benda-benda yang fahish. Fahish ni benda-benda yang orang nampak menjatuhkan agama dia. Fahish ni benda yang bila tengok je orang buat benda tu, orang ni macam tak ada agama. Tu benda yang keji. Ataupun fawahish ni dalam bahasa undang-undang disebut jenayah, jarimah. Okey, so jarimah ni kalau manusia biasa dia buat benda yang nama dia jenayah ni, orang pandang dia okey ke? Tak kan? Atau banduan yang pernah keluar daripada penjara kan, orang jadi takut nak duduk dengan dia. Pasal apa? Dia pernah buat benda-benda yang disebut sebagai jenayah. Okay, sama juga benda fawahish ni adalah benda keji dalam agama, yang mana bila kita tengok runtuh agama orang tu. Okay, macam perbuatan merompak, berzina. Okay, ni semua benda yang orang kata hilang agama daripada diri seseorang. Okay. Wal fahish al badhi, dan badhi ni yang merosakkan akhlak dia. Okay, akhlak dia jadi buruk, nampak khawarim muru'ah. Okay, macam contoh bila kita nampak orang yang datang kelas yayasan taklim, okay, tapi bila kat luar tengok, pakai seluar pendek. Okay, seluar pendek je, ataupun pakai rantai ke, kan, laki ni laki, perempuan memang tak ni lah. Okay, laki pakai rantai, seluar pendek, okay, cat. Okay, kena pula ustaz, lagi lah. So benda ni adalah al-bazi. Bazi ni yang meruntuhkan akhlak, yang membawa kepada khawarim muru'ah, yang mana bila kita tengok orang ni pertuturan dia tak baik, perangai dia tak baik, penampilan dia tak baik, menyebabkan orang jauh daripada dia. Wala tunaffiru. Nabi SAW, walaupun Nabi tak suka pada orang, hatta kita akan tengok nanti dalam surah Taha, bila mana Allah Ta'ala hantar Nabi Musa ni jumpa manusia paling jahat kat dunia. Tak adalah manusia yang lebih jahat daripada makhluk yang bernama Fir'aun ni. Tapi itu pun Allah Ta'ala kata pada Nabi Musa, qaulan layyina, guna bahasa yang baik, pertuturan yang baik. Sebab Allah Ta'ala hantar Nabi Musa untuk dakwah, untuk ajak orang. Kita pun, kita nak betulkan orang, kita nak ajak orang, maka kita kena guna benda yang boleh mengajak orang, bukan benda yang boleh menjauhkan orang daripada kita. So basyiru wala tunaffiru. Okay, dan seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut wayassiru. Okay, dan permudahkan. Okay, bagi bila ajar pada orang, ajarlah pada orang benda yang memudahkan urusan dia. Macam contoh, saya pernah jumpa orang ni real. Sebelum tu saya dengar cerita macam tak logik kan. Takkan orang yang baru first time kita jumpa, orang yang baru masuk Islam, kita nak ajar pada dia benda-benda yang susah. Tapi saya pernah lalu ada orang masuk Islam, lalu benda pertama yang disebut pada dia adalah kena sunat. So saya nak bayang kata macam mana lah orang. Okay, kena pergi berkhatan dulu. Okay, so benda berkhatan ni bukan semua orang boleh terima benda ni. Ataupun kita tengok orang yang baru nak berjinak dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kita pun kata kita kena berjihad melawan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. So benda ni berat. Okay, dia tak ada kemudahan di dalam benda tu. Okay, lalu orang akan nampak agama ni sesuatu yang berat. Okay, so Nabi SAW kata yassiru, permudahkan bagi orang. Okay, macam orang ada masalah, katalah dia pergi umrah ataupun pergi haji, kemudian dia buat kesalahan dalam umrah dan haji. Kita pun janganlah dengar je kesalahan, dam terus, bayar dam, kambing seekor. Okay, so benda tu memberatkan dan membebankan. Okay, melainkan kalau kita dah pastikan bahawa kesalahan dia betul-betul melibatkan kena, tak ada pilihan lain, okay, maka baru kita bagi. Kalau tak, kita permudahkan bagi dia. Hatta kalau kita bagi pandangan pun, kita nakalkan pandangan yang biasa orang dengar. Saya sebab cerita pasal umrah haji ni sebab orang baru tanya. Saya cerita tentang bagaimana ada orang yang batuk. Okay, kemudian bila dia batuk tu dia keluar air, ataupun orang yang tak batuk pun, dia salasul baul kan, dia ada tak boleh kontrol dia punya bladder dia. Okay, lalu macam mana kita nak cakap pada dia? Okay, macam mana nak
bagi tahu pada dia cara terbaik untuk buat tawaf dia. Sebab masalah pada tawaf je, yang lain semua tak ada masalah. Okay, so ceritalah, kita kata nak tunggu, nak tukar tiket lah, nak apa semua, ini semua benda yang menyusahkan. Okay, lalu kita kata ambil uduk, yakin bersih, tampal, letak pampers, tawaf lah. Habis lepas tu tengok, anggaplah benda tu keluar selepas daripada tawaf. So buatlah benda-benda yang yassiru, yang memudahkan orang. Okay. Walaupun kadang-kadang dia tak kena dengan pandangan yang said, yang menguasai. Said apa dia? Pandangan mainstream. Setelah Islam. Wala tu'assiru. Okey, lawan kepada yassiru adalah tu'assiru, menyusahkan. Okey, jangan menyusahkan orang. Okey, kalau kita rasa orang ni ada kebaikan pada dia yang dia boleh kongsikan pada orang, okey, maka janganlah susahkan pada dia. Macam contohlah orang yang kita nampak ada orang-orang yang mampu untuk mengajar Al-Quran, bacaan Al-Quran apa semua. Okay, lalu kita pun kadang-kadang sebab nak kata macam mana dia contoh tak kena ni, nak cari satu contoh yang kena. Wala tu'assiru ni macam mana orang yang membebankan orang lain ni? Ada contoh ke? Tak jumpa contoh. Tauliah tu susah sangat tu, saya tarik balik dia punya contoh tu. Saya tarik balik sebab contoh dia terlalu sensitif dan tinggi. Tapi tak boleh datang rumah. Macam mana? Mengajar Al-Quran tapi tak datang rumah, kita Macam tu. Okey, ataupun letak syarat. Okey, letak syarat bila nak belajar agama ni, kena datang dekat kawasan ni. Nak belajar agama kena pergi Subang Jaya. Contoh. Okey, ataupun nak belajar agama ni kena datang rumah saya, tak boleh tempat lain. Okey, so ini benda yang membebankan. Sedangkan kebanyakan orang katalah kalau saya nak mengajar untuk orang-orang yang ada dekat kawasan Damansara, dekat kawasan ni, tapi saya kata okey, kita kena jumpa dekat mana kawasan yang kita nak jumpa? Senawang. Nak jumpa kat Senawang. Kan tak pasal dia punya jauh, dia lain macam. Ataupun jumpa kat Alostar ke, lagi senang kan. Okey, so itu benda yang kita anggap dia menyusahkan. Okey, dan Nabi SAW, ini 4 perkara yang Nabi SAW tekankan kepada kita dalam muamalah kita dengan orang di sekeliling kita. Sebab tu Imam Abu Daud diletakkan bukan dalam kitabul ilm ke, bukan dalam kitab ilmu ke, kitab mengajar ke, tapi dalam bab adab. Adab ni benda kita dengan orang di sekeliling kita. So 4 perkara. Yang pertama, apa tadi? Basyiru, sentiasa bawa kegembiraan kat orang sekeliling kita. Walaupun peristiwa-peristiwa yang berlaku keliling kita ni kadang-kadang ada benda-benda negatif pada dia, tapi cuba kita bawa ke arah yang positif. Wala tunaffiru, jangan buat benda-benda yang menyebabkan orang lari daripada kita. Yassiru, permudahkanlah, dan wala tu'assiru. Okay, lalu dekat mana keluar al-mira' ni? Sebab bab dia adalah syarahiyatul mira'. Orang yang suka berdebat, orang yang suka berbalah ni, orang suka ke nak duduk dengan dia? Tak suka. Sebut apa pun ada je tak setuju, ada je tak kena. Okey. So Nabi SAW, Imam Abu Daud, dia seolah-olah menggambarkan bahawa orang-orang yang kuat berdebat, orang-orang yang kuat mempersoalkan setiap isu, nak bincang, so orang jadi tak suka nak duduk dengan dia. So dia jadi wala tunaffiru. Dia jadi orang yang munaffir, yang menjauhkan orang daripada diri dia. So kadang-kadang kalau kita tengok kan, Imam Nawawi dia sebut dalam antara hadis yang diriwayatkan dalam Riyadhus Salihin. Okey, antara hadis dia adalah Nabi SAW sebut Allah Subhanahu Wa Taala sediakan Rabidul Jannah, tengah-tengah syurga, bagi orang-orang yang tarakal mira' wa in kana muhiqqa, orang yang tinggalkan perdebatan, orang yang tinggalkan perbalahan walaupun dia betul. Okey, walaupun dia betul pada waktu tu, tapi tinggalkan benda-benda yang menyebabkan orang rasa beban bila duduk dengan kita. Okey, so itu antara hikmah, walaupun tidak ada perkataan mira' di dalam tu, tapi boleh difahami bahawa perdebatan ini akan membawa kepada orang jauh daripada kita. Maka janganlah biasakan diri kita dengan berdebat. Okey, kadang-kadang kita angguk kepala je. Itu pun dah
kalau orang senang dengan kita, melainkan kalau benda yang kita dengar tu benda yang totally salah. Yang tu perlu untuk kita betulkan pada waktu tersebut. Okey. Wallahu taala a'lam. Lalu kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada pagi ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu tentunya daripada kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Maka kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada pagi ini dengan kafaratul majlis, tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.